everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth every day. Rancangan Bimbingan Fardu Ain. Pembentukan anak yang soleh, anak yang cemerlang dunia dan akhirat ni, dia ada acuannya, kan? Siapa yang nak bentuk tu? Kita lah. Siapa dia? Ibu ayah. Makan harta tak betul, cara tak betul. Dan kalau mihak orang pula, dosa besar. Sebab apa? Bersangkut dengan orang. Hak ni kalau dia tak nak bertaubat pun, dia kena ada 4 syarat. Nah, antara syarat yang paling ketat ialah dia kena pergi pulang balik hak kawan tu dan minta maaf kawan tu. Hak adanah mereka ibu pak tak mau bagi nafkah kepada anak. Jika kesengajaannya tak bagi nafkah, maka hukumnya berdosa saja. Jika dia tidak mampu, maka ibu tu mampu, ibu tu boleh kira sebagai hutang. Radio Malaysia Kedah FM membawakan kepada anda muslimin dan muslimat rancangan bimbingan Fardu Ain setiap hari bermula dari jam 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terus setia bersama rancangan bimbingan Fardu Ain menerusi MH69 24 Julai 2018 bersamaan 11 Zulkaidah 1439 Hijrah. Terima kasih Harmisi Azmi yang telah bersama anda menerusi MH26, dan hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Yusof bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Daerah Yan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan Syekh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Saya serahkan kepada yang bahagia Tuan Syekh untuk mukadimah dan terus sambung dengan hadis yang ke-10 ya Tuan Syekh. Silakan Tuan Syekh. InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas kita, DJ Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang mengikuti kita melalui corong radio di Kedah FM, serta yang menonton kita pada saat ini di mana saja tuan-tuan dan puan-puan berada melalui Facebook kita. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum saya nak sambung tuan-tuan, untuk mula baca hadis yang ke-10 di bawah tajuk bertimbang rasa terhadap pengikut ini, saya nak mukadimahkan pada minggu ini untuk menjawab barangkali tasaulat, merongkai persoalan kepada teman-teman kita di luar, tuan-tuan dan puan-puan yang pada saat ini sedang berada di persimpangan. Ya, ada yang tertanya-tanya apakah yang dia nak ikut, suara hatinya kah, ya, yang membisikkan sesuatu yang diimpikan dalam hidupnya, sedangkan bisikan itu mungkin membawa kecelakaan kepadanya. Jadi saya nak jawab kepada orang yang keliru ini. Tuan-tuan ya, ada yang hubungi saya menceritakan tentang kekeliruannya, mencurahkan rasa hatinya pada saat dia sudah punya isteri, dia punya anak-anak, penyeri hidupnya, kerana masalah dia tidak rasa bahagia dengan isterinya, apabila dia pula menerima layanan lebih istimewa dari seorang wanita yang hubungan itu terlarang, yang hubungan yang dilakukan itu haram hukumnya, dia merasa begitu sukar untuk melupakan wanita ini. Pada saat dia menyedari bahawa anak-anaknya, masa depan mereka begitu penting, pada saat dia memahami bahawa rumah tangganya mungkin hancur berkecai, dia masih lagi keliru untuk memilih di antara dua. Apakah nak dipilihnya keluarganya ataupun nak dipilihnya wanita yang telah berjaya memerangkap jiwanya di dalam belayan kasih yang palsu ini, tuan-tuan. Jadi saya nak secara mudahnya mengajak kita semua, kalau betul kita satu orang hamba Allah yang beriman dengan Allah dan Rasul, kalau kita betul satu orang yang mengucap dua kalimah syahadah dalam makna yang sebenarnya kita ini adalah seorang Muslim, maka janganlah ikut kata hati kita pada saat itu. Ya, orang tua kata ikut hati tu mati. Apalagi kalau kita ikut nafsu kita. Kalau hati kita nafsu, kita dipacu oleh syaitan dan iblis yang menghiaskan sesuatu yang palsu itu menjadi benar, yang menghiaskan sesuatu yang huduh itu menjadi cantik, alangkah bangangnya kita. Allah kasar sikit, minta maaf. Nah, jadi saya nak ajak tuan-tuan, jom kita pilih Allah dan Rasul. Jom kita tanya Allah dan Rasul. Jom kita letak Allah dan Rasul itu sebagai hakim yang sebenar. Jangan kita ragu-ragu dalam saat kita mesti membuat keputusan. Ya, apalagi kalau kita memilih dosa. Dan dosa yang kita sedang lakukan itu bukan satu dosa yang kecil, dia dosa yang besar. Bila saya tanya kepada lelaki ini, apa yang dia cari daripada wanita itu? Apa yang dia dapat daripada wanita itu? Dia kata dia tak pernah dapat daripada isterinya. Dia kata dia dapat kasih sayang. Dia dapat layanan yang dia tak boleh lupa. Dia dapat layanan yang sangat istimewa. Saya puas bisyarah padanya bahawa bila kita terjebak dengan yang haram, ada iblis syaitan di situ. Dia akan hias benda yang dosa ini sehingga kita tak terasa ia dosa. Dia akan hias benda yang kotor ini sehingga ia nampak bersih dan suci. Ia akan hias benda yang hodoh sehingga ia nampak cantik, tuan-tuan. Jadi jangan ditanya kepada hati yang sudah pun bersultan di mata beraja di hati iblis itu. Jangan ditanya kepada nafsu yang serakah itu. Dia akan menghancurkan kita dan menghancurkan rumah tangga kita. Tuan-tuan di luar sana berapa ramai yang sedang derita, luka di tangan nampak berdarah, luka di hati Tuhan yang tahu. Kan? Berapa ramai yang isterinya berendam air mata, makan hati berulamkan jantung. Dulu waktu madunya dia begitu lagi disayangi dan ditatang umpama minyak yang penuh. Bila hilang madunya, habis madu sepah pun dibuang. Tapi hari ini isteri itu yang telah berkorban melahirkan beberapa orang anak. Dan anak itu bakal menjadi mangsa apabila rumah tangga ibu dan ayah mereka ini musnah
dibadai dengan ombak yang ganas, bahtera itu akan hancur di tengah samudera. Jadi malang 1000 kali malang apabila yang jadi suami ini gagal melaksanakan amanah sebagai suami. Dia adalah nakhoda, dia adalah kapten, dia adalah driver, dia adalah true leader, dia adalah pemimpin yang sepatutnya memimpin dengan baik, penuh hemat dan terhormat, penuh ilmu yang dihayati dalam hidup, memimpin isteri dan anak-anaknya. Malang sekali tuan-tuan hari ini, ramai sudah suami yang bukan sahaja khianat ya kepada isteri, bahkan lebih dulu dia khianat kepada amanah yang Allah pikulkan ke atasnya. Khianat kepada amanah yang besar sebagai seorang ketua kepada keluarga untuk menyelamatkan keluarga itu daripada dimamah oleh api neraka. Jadi saya menyeru kepada yang di luar ketika nak memilih untuk buat sesuatu keputusan, buatlah keputusan mengikut apa yang ditunjuk oleh agama. Agama itulah yang menyelamatkan kita tuan-tuan. Kalau kita ikut hawa nafsu, kita hancur. Ya, memang tak ada siapa pun yang sempurna. Kita tak sempurna, isteri kita pun tak sempurna. Kalau yang di luar sana dengar daripada isteri-isteri, kalau rasa kita ni kasar, sudahlah dengan kekasaran itu. Kerana tidak ada suami yang suka isteri dia kasar. Dia suka isteri dia cakap lemah lembut. Dia suka isteri dia manja dengan dia. Dia suka isteri dia bila dia bercakap pandang tembus ke mata, jatuh ke hati. Dia suka isteri dia belai dia. Kalau boleh dia suka isteri dia selalu sebut ayang sayang abang. Dia suka macam tu. Bayangkan suami ni mengadu, dia rasa sangat seronok sekali bila wanita itu yang bukan pun isterinya suap makan di mulutnya. Dia sangat rindu untuk mendapat tu daripada isterinya. Dia seronok bila si wanita yang bukannya isterinya itu melakukan yang lebih daripada itu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, kenapa pilih yang haram? Saya sebut padanya, saudara, kalau ikut dalam Islam ini, saudara sudah direjam sampai mati. Saudara sudah direjam sampai mati. Kerana saudara ada isteri yang pada perempuan itu apa yang ada padanya ada pada isteri kita. Kenapa kita cari orang lain? Kita dah ada isteri, sedangkan nak kahwin seorang lagi, saudara tak mampu. Dan dia bukan seorang wanita yang baik, syarah saya. Tetapi saya memilih untuk menyebut perkara ini dalam mukadimah petang ini sebab saya yakin di luar sana ada lagi lelaki ataupun wanita yang berada di persimpangan saat ini. Jangan pilih untuk ikut nafsu, syahwat dan syaitan. Ikutlah Allah dan Rasulnya. Ikutlah agama kita. Niscaya kita akan selamat. Pilihlah kesetiaan. Pilihlah kejujuran. Pilihlah amanah. Biar kita susah sedikit di dunia, asalkan kita bahagia selamanya di akhirat sana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kalau yang sebelum ni tak berapa ambil peduli kepada suami kita yang makin hari makin dimamah oleh usia, dah belah tahun kita kahwin. Kalau macam saya ni dah 25 tahun, lagi lama. Tapi ingat bahawa kadang-kadang orang yang dah belah-belah tahun kahwin, puluh tahun kahwin ni, ada orang juga berkenan kat dia. Takut nanti bila kita buat tak peduli dekat suami kita, ada orang pergi peduli suami kita. Waktu kita dah cakap kasar, duk tengok lelaki kita tak betul, tang tu tak betul, tang ni tak kena. Bila dia balik, kita bersyarah daripada mula dia langkah masuk sampai dia pejam mata lena. Kan? Lena lah dia sorang-sorang. Kita tak ambil peduli lah lagi dengan dia. Pasal kita mula rasa jemu dengan sifat dia. Tiba-tiba ada orang nanti ambil kesempatan belai dia. Nanti akan ada hati yang lebih terluka. Bila dia juga bersikap demikian, dia mula kemudiannya menjadi curang dengan sebab dia tidak mampu bertahan kerana miskin dan kontangnya kasih sayang yang mesti kita curahkan. Begitulah juga sebaliknya tuan-tuan kepada para suami. Jangan biar isteri kita gersang
Jangan biar isteri kita kering kontang daripada sentuhan kasih sayang. Pandangan kasih sayang. Sebab tuan-tuan jangan ingat sentuhan itu hanya dengan tangan. Sentuhan juga dengan ucapan. Jangan ingat sentuhan itu hanya dengan ucapan. Bahkan sentuhan itu boleh dengan pandangan. Kita tak boleh ubah wajah kita. Nah, rupa muka kita, wajah kita ni Allah tentukan macam tu lah Nisa. Tapi kita boleh tunjukkan ekspresi yang baik. Kita boleh menunjukkan akhlak yang mulia. Kalau cakap kasar, boleh tukar kepada cakap yang lembut. Kalau bahasa itu kasar, boleh menggunakan bahasa yang baik. Jadi kenapa kita tak memilih perdamaian? Kenapa yang dipilih adalah persengketaan? Kenapa kita memilih melayan rasa dendam kesumat? Kenapa kita memilih untuk tidak memaafkan? Sedangkan kita tahu bahawa bila kita tidak memaafkan, yang sakit adalah hati kita. Yang terjerut adalah perasaan kita. Yang terhimpit adalah jiwa kita. Sedangkan kalau kita memilih perdamaian, kita memilih kemaafan, kita melupakan dendam, yang tenang adalah jiwa kita. Yang lapang adalah dada kita. Yang bahagia adalah hidup kita. Tuan-tuan, selalu kita ulangkan, kalau sudah terbentang jalan bahagia, kenapa dipilih jalan derita? Jadi, kepada suami isteri di luar, yang lama sudah tidak memadu kasih, kembalilah memadu asmara. Kalau hak ada di luar tu lama dah tak bersentuhan, sentuh-sentuhlah semula. Kalau lama dah tak bersalaman, wajib salamlah ni juga. Kalau duduk di depan muka, pandanglah terus ke dalam mata. Ucapkanlah bahawa kita sangat bertuah kerana menjadi suami atau isteri kepada pasangan kita. Satu hari tuan-tuan, dunia ini akan sudah juga. Hubungan ini akan berakhir juga. Kita semua akan menjadi sejarah. Sama ada kita ataupun pasangan hidup kita. Bila kita jadi anak, mungkin kita dulu atau ibu ayah kita dahulu. Masing-masing sedang menuju ke garisan penamat. Hubungan kita akan tamat satu hari. Tetapi bagaimana hubungan itu tamat? Kita seharusnya memastikan bahawa hati, jiwa kita sentiasa bersedia untuk pergi dalam keadaan yang terbaik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jom kita rawat hati kita, jom kita balut hati pasangan kita, jom kita bermaaf-maafan, jom kita buang segala yang keruh, ambillah segala yang jernih tuan-tuan. Biarlah biduk berlalu, mudah-mudahan kiambang akan kembali bertaut. Saya menumpang rasa sedih dan duka cita kerana anak-anak yang terbiar daripada pandangan kasih sayang ibu bapa yang sedang konflik di dalam rumah tangga, menyebabkan jiwa mereka itu menderita. Mereka akan merasa sangat sakit, pedih kerana ibu bapa mereka yang sepatutnya hidup aman damai, tiba-tiba sedang berada dalam keadaan hampir bercerai. Tuan-tuan, Allah tidak zalim diri kita tuan-tuan, tetapi kita sebenarnya yang menzalimi diri kita sendiri. Jom kita pendekkan persengketaan kita, kita pendekkan khilaf kita, kita tamatkan dia dengan sama-sama memberikan kemaafan dan menelan dengan penuh pahit tetapi penuh redha bahawa apa yang berlaku di sebalik bala pasti ada nikmat, sedangkan waktu kita menerima nikmat pasti ada bala yang menanti. Demikianlah sunnatullah dalam kehidupan ini. Tuan-tuan, ada contoh yang saya nak bawa tuan-tuan ya. Apabila kita nak ikut hati, kita sakit hati pada pasangan kita, kita tak maafkan dia. Bila kita sakit hati, kita tak maafkan pasangan kita, sedangkan kita tahu kita pun tak sempurna, dia tak sempurna. Dia tu akan menjadi satu faktor pembakar jiwa. Dia bakar hati kita. Kita tak perasan. Kita akan tunjukkan memek wajah tak senang. Kita akan bercakap tanpa mengawal lagi rima dan nada. Kita akan bercakap lepas macam tu aja. Kita akan bertingkah, bertindak mengikut kata hati kita lagi. Kita tak peduli hati dia. Kita kira kita, aku sakit hati, aku nak puaskan hati aku. Itu yang penting. Waktu itu yang ada dalam perut kita iblis tuan-tuan. Yang ada dalam perut kita setan. Dia perangai dia apa tuan-tuan? Macam orang cucuk sate. Dia cucuk sate tu, dia cucuk daging tu. Dia cucuk dengan lidi tu bagi tembus tuan-tuan. Lepas tu dia buh hati habis. Lepas tu dia nanti kipas. Dia nanti kipas bagi duk menyala.
Sampai akhirnya kita jadi abu, terbakar kita. Kita akan puas hati, sedangkan pasangan kita akan berdarah. Hatinya akan remuk, dia akan makin jauh. Bayangkan pada saat itu ada orang lain datang dia. Ada orang lain datang sayang dia. Maka yang tinggal kepada kita apa dia tuan-tuan? Sebuah kehilangan. Yang berlaku pada rumah tangga kita apa dia tuan-tuan? Adalah sebuah tragedi. Runtuhnya sebuah masjid kerana tangan-tangan yang zalim ini tuan-tuan. Jadi jangan ikut hati, ikut Allah dan Rasul. Contoh lagi tuan-tuan. Ada kisah benar lagi tentang seorang ibu yang sudah 4 orang anak dia laki-laki. Dia sangat menginginkan anak perempuan. Dia nak anak laki-laki. Dia buat ikhtiar, dia doa, dia nak anak laki-laki, dia nak anak perempuan, dia dah tak nak anak laki-laki. Anak laki-laki dah cukup dah 4 orang, dia tak dapat anak perempuan, nak anak perempuan. Dia cakap dekat laki dia, saya nak anak perempuan bang, nak anak perempuan. Dia mengandung. Allah uji mereka berdua. Pada saat kandungannya sudah pun 9 bulan, waktu harapannya tepu untuk melihat lahirnya anak perempuan, tiba-tiba yang lahir anak laki-laki. Bayangkan. Hatinya tak boleh terima. Dia nak anak perempuan, Allah bagi anak laki-laki, dia tak boleh terima. Dia kata tetap lagu mana pun budak ni dia nak anak perempuan, dia nak pakaikan pakaian perempuan dia. Tengok dia ikut hati dia. Tengok dia ikut nafsu jahat dalam batang tubuh dia. Tengok dia zalim. Anak tu pun kemudian dipakaikan perempuan. Anak tu dibiasakan dengan kebiasaan seorang anak perempuan dalam rumah dia. Sehingga anak itu kemudiannya menjadi lembut seperti perempuan. Nah, bukan salah ibu mengandung tuan-tuan. Yang salah tuan-tuan, bila yang dikandung itu keluar melihat dunia, kita tak didik dia dengan didikan yang betul. Kita tak ajak nilai yang baik pada dia. Kita rosakkan dia dengan sikap kita sendiri. Kita tak jadi bapa yang bertanggungjawab. Kita tak jadi ibu yang bertanggungjawab. Kita tak jadi seorang yang amanah, yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Tadi duduk sembang-sembang dengan ada 1-2 pegawai AADK, ziarah saya di ofis pejabat. Saya tanya tentang ada tidak jenis ibu ayah yang tak nak bagi anak-anaknya dipulihkan. Sebab kita tahu ramai juga anak-anak kita yang terlibat dengan dadah. Dia kata selalunya mak lah yang duk mai. Pada mula-mula waktu marah tu, mak nak suruh lah buka masuk anak dia pusat serenti. Tapi bila dah sejuk, bakal mai tak mau bagilah. Ini di antara orang-orang yang salah dalam silap di dalam buat satu keputusan, iaitu dia ikut hati dia, dia sayang kepada anak dia, dia tak nak anak dia dipulihkan. Akhirnya anak tu hanya akan menanti untuk lebih rosak, kerana berada di tengah-tengah kawan-kawan yang merosakkan dia, tokan-tokan dadah yang menjahanamkan dia. Sepatutnya anak itu diserah kepada pihak berkuasa untuk mereka ini selamatkan budak ini untuk dipulihkan daripada ketagihan dadah. Itu sebagai contoh. Jadi banyak kesilapan-kesilapan kita di dunia ini tidak lain puncanya adalah kita membelakangkan petunjuk dan hidayah yang ada di dalam agama kita, di dalam Quran, di dalam hadis, di dalam apa yang ditunjukkan kepada kita oleh tuk guru kita mengikut Al-Quran dan hadis ini. Tetapi sebaliknya kita ikut hawa nafsu kita untuk kita nak bina hidup kita mengikut kepuasan yang kita ingini. Akhirnya yang dikejar pun tidak dapat, yang dikendong pun berciciran. Anak kita yang kita ingini untuk berjaya, tapi kita sebenarnya yang menggagalkan dia. Kan? Kita sayang anak kita, kita bagi dia makan, bagi duit dekat dia. Saya baca, ya Allah, kesiannya budak ni dapat duit hari-hari. Dia pergi kedai sebelah rumah dia kecil lagi, budak sekolah rendah. Dia pergi beli ayak tin tiap-tiap hari, ayak gas tiap-tiap hari. Umur dia 14 tahun, dia kena kencing manis yang kronik. Akhirnya doktor kata tak boleh dah, kaki ni nak kena kerat. Mak dia yang masih muda ni sayang kat anak ni lagi, tak boleh kerat. Dia kata tak gamak nak tengok anak tu tak ada anggota yang cukup.
Tuan-tuan, akhirnya anak tu dibawa balik, busuk kaki dia, tembus tapak kaki dia, tuan-tuan bayangkan. Bukan salah budak kecil tu, tuan-tuan. Dia nak beli ayak gas, duit tu bukan dia dapat sendiri. Dia nak pergi beli kedai, dia bukan pergi tiba-tiba hilang macam pelsit. No. Kita yang bawa pergi kadang kan, dia di pusat-pusat perniagaan kita bawa pergi tu, depa beli apa? Depa makan apa? Kita yang tahu. Hari-hari makan Maggi, hari-hari makan Maggi, apa jadi? Hari-hari minum ayak gas, hari-hari minum ayak gas, apa jadi? Hari-hari makan nugget, hari-hari makan burger, hari-hari makan, apa jadi? Tolong jangan ikut apa yang menjadi trend orang moden hari ini tanpa mengikut garis panduannya. Akhirnya yang akan rosak anak kita. Yang akan kecewa dan menyesal nanti kita apabila anak-anak kita menerima musibah. 14 tahun kena kencimanan yang kronik. Tuan dan puan yang dikasihi sekalian. So, balik kepada apa yang saya berikan satu jawapan tadi kepada orang yang berada di persimpangan. Ketika kita diasak dengan apa persoalan sekalipun, jawapannya ada pada Allah dan Rasul. Yakni tanyalah kepada agama kita. Jangan ikut nafsu yang jahat itu. Jangan ikut hati kita yang mudah itu. Ya, kita sambung kuliah kita insya-Allah. Tuan-tuan, kita di hadis yang ke-10. Kita menggunakan kitab 40 hadis akhlak mulia yang dikarang oleh tuan guru kita, iaitu Syekhuna Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini insya-Allah. Tajuk kita iaitu bertimbang rasa terhadap pengikut. Hari ini kita masuk satu hadis yang tak begitu panjang. Sebuah hadis sahih muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Matanya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mud-dha'ifa was-saqima wal-kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam sembahyang berjemaah, maka hendaklah ia meringkaskan sembahyangnya, kerana ada di kalangan para makmum itu orang yang lemah, orang sakit, orang tua dan orang yang mempunyai hajat. Dan apabila seorang kamu sembahyang sendirian, maka terserahlah kepadanya untuk memanjangkan sembahyangnya itu. Dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi SAW bagi satu garis panduan kepada kita yang sembahyang jemaah jadi imam. Jadi tak kiralah tu imam masjid kah, tu imam surau kah, tu imam musalla kah, tu imam rasmi kah, tu imam secara kebetulan kah, tu imam di rumah kah, ketika mengimamkan jemaah, maka kita hendaklah mengambil kira keadaan makmum kita gitu. No? Jangan kita ini pi duduk syok sendiri. Yang makmum menderita di belakang. Lagu mana tu? Nabi kata, bila kamu jadi imam sembahyang jemaah, maka hendaklah ia meringkaskan sembahyangnya, falyukhaffif. Ringkas sembahyang tu maksudnya tuan-tuan, janganlah terlalu panjang, tengoklah keadaannya. Kan? Sebab apa? Sebab di belakang tu ada orang yang lemah, ada makmum yang lemah, ada makmum yang sakit, ada orang tua dan ada orang yang mempunyai hajat. No? Contoh, kita berjalan ke Kuala Lumpur. Naiklah ikut lebuh raya. Sampai-sampai di RNR nak semayang. Semayang apa? Semayang maghrib ke? Nak jamak dengan Isya. Atau kita ni semayang jahrian. Kita semayang subuh ke? Kita naik bas. Kan? Naik bas ekspres. Kita habang dah dekat driver. Nak turun semayang sat saja. Turun-turun hamba Allah tu baca surah Yasin. Allah. Ni tuan-tuan. Atau pun hari tu hari Jumaat.
Bukan kalau malam dia hantar baca surah Yasin, kena subuh dia baca surah Sajdah. Padahal waktu tu orang musafir. Ni tak betul. Bukan surah Sajadah tu wajib hidup kena baca hari-hari Jumaat. Tak ada apa-apa, bacalah sebab Nabi biasa baca dia, Nabi biasa tinggal dia. Makna boleh. Sunatnya kita baca. Tapi kalau kita ni ada dalam keadaan tertentu musafir, jangan. Begitu. Adapun pada kebiasaan di tempat kita ni, kalau pagi Jumaat tak apalah. Pasal orang yang pi tu dia tahu dah kata Tok Imam tu sekali lagi nak baca panjang. Jadi sudah uruf semua tahu dah kata Tok Imam tu baca surah Sajdah. Gitu. Jadi kalaulah di RNR tu jangan buat begitu. Sebab itu menunjukkan kita tidak faham akan apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, sehingga kita pi hantar membebankan, menyusahkan makmum kita di belakang. Kita memanjangkan bacaan, sedangkan bila kita sembahyang seorang, kita pergi baca pendek, surah pun tak baca. Kan? Sembahyang dengan ramai, bukan punya panjang. Itu tak betul. Dalam hadis ni Nabi kata, bila kamu sembahyang dengan jemaah, kamu sembahyang dengan orang lain, kamu jadi tok imam, maka kamu hendaklah ringkaskan sembahyang tu. Bila kamu sembahyang seorang, maka waktu tu terserahlah kepada kamu. Kamu nak panjang lagu mana pun tak apa, sebab kamu sembahyang seorang-seorang. Tapi dia jadi satu benda pelik di akhir zaman ni, kita akan jumpa orang yang semayang dengan ramai ni, dia peringkah. Ramai yang semayangnya dengan ramai, dia akan baca panjang-panjang. Kecuali di tempat yang orang tu reti dan orang tu tahu. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya, khususnya anak-anak tahfiz yang jadi imam, hendaklah memahami fiqah, ya, supaya walaupun kita ni dah hafal sampai 2-3 muka, jangan baca sampai 2-3 muka. Contoh, kita sembahyang maghrib, boleh baca ayat Quran. Kalau di Mekah pun kita dengar Tok Imam dia kadang baca ayat Quran. Maknanya dia bukanlah maksud baca ayat Quran, baca di dalam surah lain daripada surah yang pendek di dalam juzuk yang ke-30 tu, kadang dia pun baca di dalam Quran, tapi dia tidak baca gitu panjang. Jangan baca panjang sangat, sebab maghrib itu adalah masa sembahyang yang pendek. Jadi ramai juga orang yang masih dalam perjalanan untuk balik ke rumahnya. Jadi saat lagi dia balik, dia tak dan nak mandi lagi, dia nak sembahyang Isya pula. Jadi bagi masa yang sebab tu kalau kita tengok tok guru pondok, dia tak baca surah Quran. Dia nanti baca qul ya qul huwallah aja. Kita duk kata baca qul ya qul huwallah ceroi lah. Sedangkan qul ya itu Nabi kata dia 1/4 daripada Quran. Kalau qul huwallahu ahad itu 1/3 daripada Quran. Jadi dia baca qul ya surah juzuk rakaat yang pertama, Al-Kafirun itu, kemudian dia bacalah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau nak baca ayat Quran itu, janganlah panjang sangat pada sembahyang berjemaah ini, sehingga menimbulkan kegelisahan kepada anak-anak jemaah kita, yang mana kita tahu anak jemaah kita di negeri kita ni bukan dia faham Quran, dia tidak memahami Quran. Kecuali memang sudah dia set begitu, dia pergi tu nak sembahyang, orang baca sejuzuk. Tak apa, itu selalu dalam bulan-bulan Ramadan kita jumpalah keadaan yang seumpama itu. Tetapi ni dalam keadaan biasa macam ni, orang tu pipi masuk, dia pula ada hajat, dia pula ada anak kecil di belakang, anak duk renggah ria, wow, kita pergi baca sampai 2 muka. Ini tak betul. Hendaklah kita ringkaskan waktu kita jadi imam kepada jemaah sembahyang jemaah, dan apabila sembahyang seorang, kata Nabi, terserahlah kepada orang itu. Habis. Kita tengok keterangan. Qala al-musannif, kata Tok Musannif kita di dalam menerangkan hadis yang telah kita baca dan kita huraikan sepintas lalu. Kata Tok Pengarang, bertimbang rasa terhadap orang lain adalah di antara akhlak yang terpuji. Kita hurai dulu apa yang
dimuqaddimahkan, diintrokan oleh Tok Pengarang kita ini berkaitan dengan tajuk kita pada kali ini atau pada petang ini, iaitu bertimbang rasa terhadap pengikut. Jadi dia hurai dulu yang kata bertimbang rasa itu. Jadi timbang rasa terhadap orang lain ni adalah antara akhlak yang terpuji. Akhlak tu luas sekali, banyak akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi timbang rasa ni sangat di antara akhlak yang cukup terpuji, timbang rasa lah. Timbang rasa kita pada orang lain ni, timbang rasa. Apa makna timbang rasa? Kita timbang, kita rasa. Macam tu. Kita timbang, tuan-tuan, timbang. Nak cakap timbang, nak perintah timbang, nak suruh timbang, nak marah timbang. Kemudian rasa. Rasa ni kalau kita kena perintah, rasa. Macam mana kalau kita marah kat orang tu, kita rasa. Kita rasa. Macam mana kalau kita ini buat nanya kepada orang, kita rasa. Jadi kita ini waktu kita nak buat satu benda, waktu kita nak suruh satu benda, waktu kita nak kata satu benda, kita timbang dulu. Maknanya kita fikir. Tu. Bila kita timbang rasa, maka kita dengan sendirinya akan dalam tu ada diplomasi, ada toleransi, ada kasih sayang, ada prihatin, ada simpati, ada empati. Lagi-lagi lah. Masa kita bagi sepintas lalu gitu. Tapi nak habang kata kalau betul lah kita timbang rasa kan. Dia timbang rasa sungguh lah. Dia ketua kita. Tapi dia pi ambil kerja kita tu. Orang lain tak ada. Dia pi duduk tempat kita. Dia buat. Waktu mana? Waktu kita terima pukul telefon. Habang kata anak kita kecemasan di rumah. Tapi dalam waktu yang sama, ada kerja yang tak boleh tidak. Kita kena settle waktu tu juga. Tinggal sikit. Kita kata, pi. Tuan, tak ada orang lain buat, Tuan. Tak apa. Kamu pi dulu. Selesaikan kamu punya, kecemasan tu. Tak apa, yang ni saya perhati buat. Saya buat. Dia buat, hak kita buat tu. Dia duduk di tempat kita. Dia buat sampai selesai. Tu timbang rasa. Allahu Akbar. Ada orang tak timbang rasa? Ada. Kan? Dia kata awak, hang nak balik? Dah tuan, jiran sebelah rumah saya tuan. Jiran sebelah rumah. Awak, jiran sebelah rumah hang. Kalau jiran sebelah rumah orang lain, aku peduli apa? Oi. Tuan, dia macam keluarga saya. Saya kecil-kecil dengan dia tuan. Hari ni dia meninggal. Mereka bagi tahu kata mereka bawa balik dah. Sampai dah. Nak simpan dah. Saya nak balik saat ni. No. Aku tak bagi balik. Hang nak kata apa? Hang nak balik nak ambil surat cuti hang sign. Hang cuti hari ni. Cuti tanpa gaji. Cuti hang habis dah. Contohnya lah. Kita tak timbang rasa lah kalau lagu tu. Kan? Yang tu maknanya kita kira macam tunjuk kita punya kuasa lah. Tuan-tuan. Tak ada timbang rasa lah. Ni aku kata hang mangkit lah. Aku suruh hang pergi buat. Dah ni abang sakit kepala ni. Aku kata hang pi buat. Suruh bini pi buat juga. Bukan ada apa pun. Pi bubuh ubat gigi je. Selama ni bini tu duk bubuh ubat gigi. Dia berus gigi. Amboi tak bolehkah bubuh ubat gigi sendiri? Kan? Hatta kalau kata, aku kata hang pi buat. Serika baju. Tak bolehkah waktu bini kita sakit kita buat ke diri? Ini tuan-tuan. Timbang rasa tak ada. Aku nak hang yang pi bubuh nasi. Aku nak makan. Amboi, dah kawan tu masak dah. Ni sampai merah menyala. Bengkak gigi, bengkak gusi. Sakit abang, sakit. Aku tak kira hang pi bubuh. Allahu Akbar, tak timbang rasa. Maka akan dukalah hati. Akan sedihlah. Kehidupan akan meranalah jiwa. Pasal apa? Pasal kita tak rasa diberikan simpati, kesian belas oleh suami sendiri, kan? Gitu tuan-tuan. Jadi timbang rasa terhadap orang lain ni, dia adalah satu akhlak yang siapa boleh ambil dan hayati dia cukup terpuji. Orang akan ingat kita. Dan dalam kata yang lain, kalau makin tinggi jawatan orang tu, dia ada sifat timbang rasa ni, maka makin mulialah di mata manusia. Orang yang dah pun dimuliakan dengan jawatan besar, dia begitu bertimbang rasa dengan orang bawah dia. Orang yang macam ni, kalau
kalau dia pencen pun orang ingat kat dia. No? Saya teringat mereka duk cerita, saya tak dan dulu masa saya mula-mula masuk, dia kata ada satu orang, Masya Allah, dia tu ketua jabatan lah. Dia ni cukup baik dengan driver lalu ke depan bilik dia. Mai sat. Tak apa tuan, tak apa. Mai. Nak makan air kopi ya. Itu dia suruh PA dia buat air kopi. Dia baik dengan driver dia. Tuan, ada satu datuk dia pergi, driver dia bawa kereta pergi di Kuala Lumpur. Dia kan mau duduk dengan driver dia. Dia makan dengan driver dia. Jadi orang macam ni dia tetap akan diingati. Kan? Pencen dah. Tapi bila dia sampai pakak mangkit, pergi dekat kaunter, Tok, mai, Tok ada apa Tok ni? Pasal apa? Pasal dia ni satu orang waktu ada jawatan dulu. Dia tak sombong, dia cukup timbang rasa, dia cukup baik. Tapi kalau tak ada timbang rasa, kan? Alat menyombong pula. Kan? Waktu kita ni ada pangkat, okeylah, orang hormat, orang panggil datuk lah kat kita. Bukan tapi bila kita tak ada pangkat, waktu tu siapa nak heran kat kita? Orang buat tak tahu ya. Dulu bolehlah hang pangkat besar. Lah ni hang bukan ada pangkat apa? Nampak tak? Lah ni hang ada pangkat apa? Biar pi. Siapa pun tak mangkit pi. Padahal dulu tu bos depa lah dulu tu. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab waktu kita duduk di atas, kita duduk langut tengok bintang di langit ya. Kita lupa rumput di bumi. Kita pijak sampai hancur berkecai puak ni. Kita pencen puak menuri pisang puak tu. Tuan-tuan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan sampai anak buah buat piket ni, buat banner kain rentang berimpun depan pintu pagar sekolah, tukar pengetua, kami tak tahan dah. Ya Allah, sampai terani ke kan? Pasal apa? Tak tahan dah. Dia tekan sampai nak meletup. Akhirnya puak tu buat minta supaya ketua jabatan tu ditukar pergi sekolah lain. Pasal apa? Pasal pertimbangan itu kurang. Tu yang kata timbang rasa tu. Janganlah bila kita duduk di atas, kita hilang pertimbangan. Jangan. Awak kita naik di atas, kita lupa ke dulu kita pun bisa duduk di bawah. Kalau waktu kita duduk di bawah dulu, orang atas kita tekan, kita hina, kita kata lebih kurang kat kita, tak ambil hati perasaan kita langsung, kita rasa lagu mana? Kita rasa tak suka, kita rasa sedih, kita rasa kecewa. Jangan bila kita naik di atas, kita duduk pergi buat benda yang sama. Sebaliknya, kita hendaklah buat yang baik. Kita hendaklah melakukan kebajikan, pentingkan kebajikan kepada anak buah kita, supaya mereka itu senang, seronok buat kerja sama-sama dengan kita. Bekerja dengan kita, bekerja dengan jiwa, dengan hati, dengan perasaan seronok. Tetapi kalau mereka buat kerja, pasal kena buat ya. Saya dia tu ada prestasi duk tangan dia ya. Aku elak depan kita dia pun senyum kat kita Nisa. Dia pun tuan, belakang dia sapu kita. Pasal apa? Pasal kita tidak bertimbang rasa. Kita tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi SAW daripada penghayatan nilai akal budi atau akhlak yang terpuji ini. Oh, Masya Allah. Masa sudah time. Saya ingat kita buka laluan sikit. Baik. Untuk soalan. Wallahu'alam. Kita berehat seketika. Untuk anda yang ada persoalan, boleh hubungi di talian 0477133037 ataupun 0477176088. Boleh juga kemukakan soalan anda di ruangan komen di live Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Muslimin dan muslimat, rancangan bimbingan Fardu Ain setiap hari bermula dari pukul 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Kembali semula dalam rancangan bimbingan Fardu Ain untuk sesi soal jawab. Kita terima pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Pak Gamat Zeh, Barang di Baru Bukit Bayung ni. Baik, silakan. Ya, Pak Gah. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bah sedap. Dan ni barang Pro bagi punya barang motivasi tu memang cukup sedap dah. Ya. Dan ni soalan saya.
orang makin banyak lah bro. Kita ilmu guru orang mengajar makin banyak. Ya. Mayang pun orang makin banyak. Sunat pun makin banyak buat. Dos privat. Segala pahala orang buat banyak. Ya. Tapi orangnya tu saya tengok kadang-kadang orangnya tu orang mengaji banyak yang jadi sangat tu. Dia menyombong sampai kita salam orang tak tengok muka. Salam pun hujung jari. Sampai nak senyum dengan kita pun tak. Ya. Macam mana bro dah orang macam ni. Ya, ya. Baik. Terima kasih bro. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Ya. Saya Bukhari dari Sungai Limau ni. Baik, silakan. Ya, Bukhari. Ya, saya nak tanya. Saya ni cacat penglihatan. Ya. Dan saya ni tak cacat kaki, tak boleh berjalan. Dah banyak tahun dah lah. Ya. Dan juga saya ni penyakit penat dah. Jantung dah bedah dah. Ya. Dah masuk wayar sepepak lain dah. Ya. Jadi saya kalau kata nak pergi ke Mekah agak-agak saya ni putus harapan dah, saya tak jadi. Ya. Kalau begitu saya nak tanya Ustaz ni, saya ada duit, saya nak upah haji untuk diri saya. Ya. Bolehkah tidak? Ya. Faham tak saya? Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ada soalan dari Facebook daripada Amril. Apa pandangan Tuan Syed tentang bacaan panjang di dalam solat tarawih? Contoh satu malam satu surah sedangkan makmum pelbagai latar belakang. Ya. Baik, saya kira Okey. Baik. Kita pun sudah lewat ni soalan daripada Pak Angah Mak Zain Bukit Payung berkenaan dengan dia kata semayang pun banyak, mengaji pun banyak. Tapi kadang-kadang orang hak mengaji ni lah, dia salam pun hujung jari, muka pun tak tengok. Jadi saya ingat walaupun ada kebenaran, tapi mungkin ia adalah sebahagian kecil yang Pak Angah jumpa itu yang tidak mewakili ramai lagi. Kalau benar apa yang seperti disebut, kawan tu ada ilmu tetapi dia salam hujung jari, mata tak tengok, menyombong dalam kata yang lain, sebenarnya ia tidak beramal dengan ilmu. Ya, kalau betul dia beramal dengan ilmu yang sebenar, maka dia akan tentu sekali menjaga hubungannya dengan bukan sahaja hablun minallah, ya. Sebab kita ni ada dua yang kita mesti jaga waktu kita hidup atas dunia, iaitu hablun minallah wa hablun minan nas. Jadi hubungan kita dengan Allah, semayang bang kita, penghayatan hukum agama kita yang Allah tentu dalam hukum hakamnya, dan kemudian hablun minan nas. Bila kita jadi orang muda, kita mesti hormat yang lebih tua. Bila kita jadi orang tua, kita mesti kasih kepada yang lebih muda. Kita mesti dalam keadaan menghayati akhlak yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dengan siapapun di hadapan kita. Kalaulah dikatakan orang tu orang yang semayang, tetapi semayang tidak merubah akhlaknya, maka maknanya ada lagi yang tak betul ketika dia menunaikan semayang itu. Sebab semayang yang betul, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, semayang itu sebenarnya mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Tiba-tiba nampak semayang, tapi dia tidak pun keluar daripada semayang itu menghayati akan agama Allah ini, maka itu menunjukkan semayangnya tidak berkesan dan mempengaruhi dirinya. Maka orang tu sebenarnya masih semayang dalam keadaan dia tidak mempunyai ruh, ya. Semayangnya itu dekat zahir sahaja tetapi tidak sampai kepada ruh sembahyang. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebab tu kita kena mengaji dan kemudian beramal dengan ilmu kita, walaupun kita tahu faham sedikit, yang sedikit diamalkan secara berterusan itu adalah terlebih baik, no? Kemudian Cik Bukhari daripada Sungai Limau ni berkenaan dengan soalan ini yang lebih tepat ditanya pada hari Sabtu, no? Sebab yang ini berkaitan dengan haji, ya, cacat penglihatan kata beliau, apa lagi, cacat kaki, tak boleh berjalan, kemudian dah jantung, dah bubuh alat, maknanya dah putus harapan lah
untuk pi. Soalan dia boleh tak upah haji? Yang saya setakat faham, wallahu alam, boleh upah haji lah dalam keadaan ini. Ya. Dan kalau diikut kadar istita'ah, maknanya istita'ah tidak ada daripada segi kesihatan. Tapi kalau meninggal pun, yang warisnya, ahli warisnya mesti tetap kena upah haji juga daripada harta tinggalan. Tapi dalam keadaan ini, dia sebenarnya sudah putus harapan untuk pergi sendiri kerana keadaannya yang sudah tidak mengizinkan daripada kesihatannya. Jadi kalau Ustaz Abdul Qadir Yahya dengar, dia boleh nanti sambung hurai pada hari Sabtu yang akan datang. Kemudiannya tentang solat tarawih, macam mana tu? Solat tarawih ni soalan dalam kawan kita hantar dalam Facebook ni. Dia kata baca panjang sampai 1 juzuk. Di belakangnya ada macam-macam. Sebenarnya gini. Solat tarawih semua orang tahu di certain masjid dia buat 1 juzuk. Jadi orang boleh pilih. Dia nak mayang di masjid tu 1 juzuk, dia semayang. Okey. Macam contoh kita di negeri kita, masjid negeri kita, Masjid Zahir, 1 juzuk 1 malam. Semua orang tahu. Jadi, ya imma dia pergi semayang setakat beberapa rakaat, umpamanya dia semayang 8 rakaat. Tapi lama dia berdiri. Semayang tarawih 8, lepas tu dia sambung 3 lagi witir, cukuplah dia balik. Ataupun dia nak semayang 20 rakaat. Dia buat 1 juzuk sungguh. Dia berdiri separuh, duduk separuh. Dia dapat pahala yang lebih besar daripada orang keluar pergi duduk kena ayang di luar. No? Jadi dia kata tak apa ke? Tak apa. Pasal apa? Pasal orang tetap boleh pilih. Dia boleh semayang di Masjid Nagor. Cepat. Dia boleh semayang di Masjid Dargah. Baca Quran juga. Tapi bukan sejuzuk. Dia baca dalam 2-3 ayat. Allahu Akbar. Jadi boleh tak boleh? Boleh. Kita pergi semayang di Mekah. Semayang di Madinah. Semua buat 1 juzuk. 1 malam. Tetapi Madinah agak lebih cepat daripada Mekah. Jadi kita boleh mayang. Nak semayang penuh 20 rakaat boleh. Nak semayang separuh boleh sebab nama dia pun semayang sunat. Cuma soalan boleh tak boleh, jawapan dia jawapan dia boleh. No? Hadza wabillahi taufiq. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Tuan-tuan, untuk sahabat-sahabat yang mengikuti kelas tafsir saya, Pimpinan Ar-Rahman di Masjid Ubudiyah Kampung Mergung, malam ni kuliah kita akan kembali bersambung. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bahagia Tuan Syekh Yusuf bin Haji Aman, Pegawai Agama Daerah Yan, untuk ilmu dikongsikan seperti tadi, mukadimah yang baik. InsyaAllah 40 hadiah akhlak mulia. Kita nantikan minggu hadapan. Terima kasih kepada anda yang terus mendengar rancangan bimbingan Fardu Ain terbitan Jamil Isa. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59